jangan terkejut. Saya nak bagi tahu Amir dah meninggal. Bentar. Kenapa? Kami yang meninggal ni. Assalamualaikum guys, saya FB daripada Reporter Kampung. Hari ini saya akan mengupas satu kes yang telah berlaku baru-baru ini. Kes yang mengayat hati di mana seorang kanak-kanak berusia 7 tahun iaitu adik Zubaidi Amir Kushairi Abdul Malik. Okey, kematian adik ini telah berlaku di Krubong di rumah keluarga kandungnya. Okey, adik ini telah ditemui meninggal di dalam bekas takungan air. Mengikut maklumat awal, adik Amir telah dibesarkan oleh ibu bapa angkatnya di Rawang sehingga berumur 6 tahun. Tapi pada tahun lepas, 3 bulan yang lepas, dia telah dipulangkan kepada ibu kandungnya di Taman Krubong, Air Keruh, Melaka. Mengikut maklumat daripada jiran tetangga, sebelum ni dia banyak mendengar suara kanak-kanak menangis di rumah tu. Tapi apabila diberitahu yang ada kematian di rumah tu, yang mana adik Amir telah meninggal, dia jadi terkejut. So, apa yang didengar tu membuktikan ada berlaku penderaan di rumah terbabit. Jiran-jiran tetangga juga pernah bagi tahu sebelum ni, yang mana adik Amir ni dia orang selalu nampak ada di halaman rumah. So, dia orang cuba cakap dengan dia tak balas. Cuba melambai dengan dia tak balas. So, dia kelihatan murung. Okay. Pernah ada dalam satu gambar yang sebelum ni kita dapat daripada internet yang menunjukkan adik Amir ni dalam keadaan termenung jauh. Okey, anda bayangkan budak berumur 7 tahun berada dengan ibu kandung yang mana 6 tahun sebelum ni dia dibesarkan dengan kasih sayang di rumah ibu bapa angkat. Tiba-tiba selepas 6 tahun dia diberikan semula kepada ibu kandung. Bayangkan bagaimana perasaan dia. Selepas kes ini berlaku, saya pernah dengar seorang pemanggil di Radio Sinar. Okey, pemanggil ni bagi tahu dia pun dalam keadaan yang sama, yang mana sebelum ni pada usia 13 tahun pun dia dipulangkan semula kepada ibu bapa kandungnya. So dia bagi tahu waktu tu, bayangkan hati dia tak tenang. Bagai hidup mati tak mahu. Okey. Dia hidup dia tak tenang, tak selesa, stres. Rasa macam tak ada siapa kat dunia ni. Itu bagi remaja berusia 13 tahun. Bayangkan orang yang berusia 7 tahun. Okey, waktu saya tengok gambar, waktu saya tengok video daripada keluarga angkat yang menunjukkan macam mana keadaan adik Amir ni sewaktu dia berada dengan keluarga angkat, kita boleh nampak yang kehidupan dia sangat happy. Kehidupan dia sangat disayangi. Semua adik-beradik, abang, kakak angkat, ibu bapa angkat semua menyayangi dia. Tetapi bila kita dapat gambar daripada jiran tetangga yang menunjukkan keadaan dia selepas tu, tak terurus. Baju yang dia pakai sebelum ni waktu dihantar, sebelum ni yang waktu dia dengan keluarga angkat, dipakai juga waktu dengan ibu kandung dia. Baju compang-camping, keadaan tak terurus. Okey, itu menunjukkan satu keadaan yang menjadi satu penderaan emosi bagi dia. Okey. Okey, bayangkan kanak-kanak berusia 7 tahun berada dengan orang yang dia tak pernah kenal sebelum ni. Dan bila tiba-tiba diberitahu yang ini ialah ibu dia, macam mana dia nak hidup dengan orang yang sebegitu? Dan apabila kes ni terjadi, pihak polis telah merekodkan hasil daripada postmortem menemui pelbagai bentuk penderaan di atas badan arwah adik Amir ni. So, kita boleh nampak yang penyiksaan yang dia selama 3 bulan berada dengan ibu kandung dia. Okey, selama ni dengan ibu angkat, ibu bapa angkat, dengan keluarga angkat, dia disayangi. Selepas dia diberikan kepada ibu kandung dia, dia disiksa. Dia dipukul, dia dimarah, mungkin diherdik, kita tak tahu. Tapi bayangkan perasaan dia macam mana. Dia mungkin ketika tu merasakan tak ada siapa di dunia ni untuk diri dia. 7 tahun, mungkin dia tak tahu macam mana nak contact dengan keluarga angkat dia sebelum ni. Dia tak tahu nak kontak siapa-siapa. Dia tak ada siapa-siapa. Ibu kandung yang sepatutnya menjaga dia selepas tu pun mungkin memukul dia. Bapa tiri yang menjaga dia pun mungkin memukul dia juga. So dia nak pergi ke mana dia tak tahu. Bayangkan macam mana perasaan dia. Okey, saya tak boleh bayangkan betapa susahnya hidup dia selepas tu.
Saya pun ada anak kecil umur yang sama, 7 tahun. Saya pun ada anak lelaki yang sama berumur 7 tahun. So apabila saya tengok video-video daripada kakak arwah adik Amir ni, sebab saya tak boleh terima. Berkali-kali saya tengok, berkali-kali saya sebab. Saya bayangkan keadaan anak-anak saya. Okey, betapa sedihnya apa yang akan terjadi kat diorang kalau mereka, anak-anak saya berada dalam situasi yang sama. So daripada hasil siasatan kes ni, ibu kandung adik Amir ni telah ditangkap. Bapa tiri dia juga ditangkap dan telah didakwa. Kedua-dua ibu kandung dan juga bapa tiri adik Amir ni akan didakwa dengan Akta 302, yang mana sabit kesalahan boleh dihukum bunuh, sabit kesalahan boleh dihukum mati. Okey. So kita doakan ada penyelesaian, kita doakan ada pembelaan untuk arwah adik Amir ni. Okey. Cerita tu tak habis kat sini tau. Selepas kematian arwah adik Amir ni, berlaku lagi satu konflik di mana keluarga angkat cuba untuk mendapatkan kebenaran daripada keluarga kandung arwah adik Amir untuk mengebumikan arwah adik Amir di Rawang, di kawasan tempat tinggal arwah adik Amir. Okey, 6 tahun dia jaga guys. So diorang harapkan keluarga kandung arwah adik Amir untuk bagi kebenaran untuk diorang kebumikan di tempat diorang. Tapi tak ada jawapan daripada keluarga kandung arwah adik Amir. Tapi pengakhirannya diorang tak dibenarkan. Keluarga kandung arwah adik Amir, nenek adik Amir, pakcik adik Amir telah buat keputusan untuk kebumikan di kampung adik Amir di Melaka. Tapi keluarga angkat arwah adik Amir ni reda lah. Memang bagusnya keluarga arwah adik Amir ni sangat baik. Dia bersyukur walaupun diorang tak dibenarkan, tapi diorang dipinjamkan untuk menjaga arwah adik Amir selama 6 tahun. So guys, untuk kita semua di sana tolong ingat ini sekadar pendapat dari saya. Walaupun kita ibu bapa kandung, walaupun kita family kandung seseorang, apabila kita telah menyerahkan hak jagaan kepada keluarga angkat, kita tak boleh sewenang-wenangnya, semudahnya untuk ambil balik anak angkat tu. Okey. Kita jangan pentingkan diri, kita jangan fikirkan hati kita, kita jangan fikirkan perasaan kita. Cuba fikirkan perasaan orang yang terlibat, anak angkat yang terlibat. Okey. Kalau sebagai contoh arwah adik Amir ni diambil ketika baru lahir. Dia celik mata, dia sedar, dia faham erti dunia dengan keluarga angkat. Tapi bila dia dah faham, suddenly bila kita ambil balik, macam mana hancur di hati dia, macam mana sedihnya hati dia, Tuhan saja yang tahu, kita tak tahu. Kita mungkin rasa, oh kita dapat balik anak kandung kita, kita dapat balik adik kandung kita. Tapi dia mungkin tak nak dengan kita. Dia mungkin lebih sedih daripada yang sepatutnya. Biarkan dia dengan family dia, biarkan dia dengan family angkat dia. Mungkin kehidupan dia lebih baik dengan family angkat, mungkin dia disayangi lebih dengan family angkat berbanding dengan family kandung. Kenapa kita beri kepada keluarga angkat, sedangkan bila dia dah besar, dia dah happy, persekitaran yang baik, kita nak ambil balik, kita hancurkan dia balik, kita hancurkan perasaan dia. Sebelum ni kita dah bagi kegembiraan kepada dia, tapi kenapa kita ambil balik kegembiraan tu? Kita berikan kekecewaan, kita berikan kesedihan kepada dia. Okey, tolong guys, tolong ingat. Kita manusia, dia manusia. Semua ada perasaan. Okey, ini hanya pendapat daripada saya, tapi logiknya kita mungkin menghancurkan perasaan dia, kita mungkin merosakkan hidup dia dengan tindakan penting diri yang kita telah lakukan itu. Okey, semoga kematian arwah adik Amir ini menjadi pedoman untuk semua, menjadi pengajaran untuk semua, dan kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, sebagai manusia di dunia ini, tolong pantau keadaan sekeliling kita. Perhatikan sebarang masalah yang berlaku di sekeliling kita. Mungkin kita boleh mencegah daripada kejadian sebegini daripada berlaku. Jikalau ada kes-kes yang kita nampak
penderaan yang kita nampak, tolong laporkan kepada badan yang terlibat. Okey, semoga kita boleh mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Okey, dengan keadaan sekarang yang mana COVID, dengan keadaan ekonomi tak stabil, macam-macam boleh terjadi. Okey, kanak-kanak especially tanggungjawab kita. Okey, orang dewasa untuk menjaga kanak-kanak ni, orang dewasa, ibu bapa untuk menjaga kanak-kanak ni. Okey, semoga hidup kita lebih baik, semoga menjadi pengajaran untuk kita semua. Salam takziah untuk keluarga adik Amir dan semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. Anda suka video ni? Anda suka video ni? Anda suka video ni? Okey, so tolong subscribe, like dan komen di bawah. Jika anda ada idea untuk penambahbaikan channel Reporter Kampung, tolong komen di bawah untuk saya kupas. So ingat, topik anda saya kupas. Sekian daripada saya, semoga kita berjumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum.